Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Fazril Hisham Afandi dalam Berita Pagi Sarawak. Tempoh 8 tahun bagi kajian semula Persempadanan Negeri Sarawak akan berakhir tahun ini dan ia merupakan masa yang sesuai untuk Suruhanjaya Pilihan Raya mengkaji tuntutan 35% kerusi Parlimen bagi Sarawak dan Sabah. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Undang-Undang Perjanjian Malaysia 1963, MA 63 dan Hubungan Negeri Persekutuan, Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali memberitahu ia penting dalam memastikan keseimbangan wakil dari Sarawak dan Sabah di dalam Parlimen dengan mengambil kira kedudukan semasa pembentukan Malaysia. Jelasnya, bagi Sarawak, tuntutan tersebut akan memberikan tambahan lebih 10 kerusi lagi untuk melengkapkan peratusan tersebut. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita dalam majlis penangguhan Karnival Sukan Seberkas Cawangan Semeriang di Kuching baru-baru ini. Tuntutan tersebut katanya wajar bagi memastikan perwakilan di Parlimen selari dengan semangat dan tujuan asal penubuhan Malaysia dan MA 63. Menjadi platform penting dalam mempromosikan produk-produk pertanian dari kawasan Dun Beting Maro, terutamanya di daerah pusat dengan tujuan untuk memasarkannya kepada masyarakat di luar kawasan menerusi penganjuran Karnival Beting Maro baru-baru ini. Menurut Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Muhammad Razi Sitam, ianya juga merupakan inisiatif proaktif dalam memajukan ekonomi tempatan. Katanya, selain itu, pendedahan dan pendidikan mengenai dasar-dasar arah tujuan serta pelbagai kemudahan yang diperkenalkan oleh kerajaan kepada pengusaha pertanian di kawasan ini akan memberikan pengetahuan terkini dan sokongan kepada komuniti usahawan tempatan. Beliau berkata demikian semasa Karnival Beting Maro 2023 baru-baru ini. Katanya kerajaan memahami bahawa aktiviti pelancongan dan pembangunan komuniti bukan hanya membawa manfaat kepada kawasan bandar dan luar bandar tetapi juga sebagai pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi tempatan. Justru katanya kerajaan Sarawak melalui kementerian beliau memberikan sokongan melalui pelbagai inisiatif dan perancangan pelbagai program pembangunan kesejahteraan komuniti. Dalam pada itu, karnival tersebut juga unik kerana turut mengetengahkan seni kebudayaan seperti bertandak Melayu asli Sarawak serta nyanyian lagu irama asli. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Sarawak mengesyorkan pengguna untuk mendapatkan bekalan minyak diesel dari pembekal selain Petronas. Menerusi kenyataan medianya semalam, KPDN Sarawak masih menunggu kenyataan rasmi dari pihak Petronas Dagangan Berhad berhubung isu gangguan bekalan yang berlaku di hampir kesemua stesen minyak milik Petronas di Sabah dan Sarawak. Pihak KPDN Sarawak melalui bahagian penguatkuasa bagaimanapun akan sentiasa membuat pemeriksaan dan pemantauan ke atas semua stesen minyak. Orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat berkaitan penyelewengan bahan api diesel boleh menyalurkan maklumat lengkap untuk tindakan lanjut. Tinjauan RTM di beberapa stesen minyak sekitar Kuching turut mendapati ada stesen minyak sudah kehabisan bekalan sejak 2 hari lalu dan tiada maklumat terkini bila bekalan akan pulih. Beberapa stesen minyak Petronas di Sarawak juga turut dilaporkan mengalami masalah bekalan sejak beberapa hari lepas dan perlu mencari bekalan diesel di luar kawasan. Kaki tangan penjara Pusat Miri kini dapat menikmati keselesaan kuartus kediaman setelah kerja-kerja membaik pulih kuartus di bawah kerja-kerja pembaikan kuartus Jabatan Penjara Malaysia 2023 Kementerian Dalam Negeri dilakukan pada Julai hingga Oktober 2023 yang lalu. Jumlah keseluruhan kuartus penjara Pusat Miri yang telah siap dibaik pulih adalah sebanyak 79 unit, meliputi kuartus kelas C 4 unit, kelas E 9 unit, kelas G 16 unit dan kelas H 50 unit. Membabitkan peruntukan sebanyak 2.6 juta ringgit merupakan yang tertinggi di Sarawak untuk kos pembaikan kuartus. Perasmian siap kerja projek pemulihan kuartus di Penjara Pusat Miri telah disempurnakan oleh Timbalan Komisioner Jeneral Penjara Pengurusan Jabatan Penjara Malaysia Abdul Kadir Rais. Beliau yakin dengan penambahbaikan kuartus ini, ianya dapat memberi semangat kepada petugas Jabatan Penjara dan seterusnya memberi kesan kepada kualiti kerja yang baik. Di Sarawak, peruntukan kerja pembaikan kuartus Jabatan Penjara membabitkan lebih kurang 3.9 juta ringgit daripada 41 juta ringgit peruntukan di seluruh negara.
Perbadanan Perhutanan Sarawak SFC memulakan pemburuan buaya di sungai-sungai kawasan Samariang pada semalam. Menurut perkongsian di Facebooknya, SFC telah mengatur gerak pasukan Swift Wildlife Action Team (SWAT) bermula operasi semalam sehingga 4 Januari 2024. Pasukan ini akan bertindak mengeluarkan buaya-buaya di kawasan berpenduduk termasuk untuk menangkap buaya yang terlibat dengan serangan maut petang Ahad lalu di Semariang Aman. Walau bagaimanapun, penduduk di sekitar Semariang dinasihati untuk berjaga-jaga dan berwaspada serta mengurangkan kegiatan di sungai sepanjang operasi sedang berjalan. Persiapan latihan para atlet Sarawak untuk SUKMA 2024 yang bakal diadakan pada Ogos tahun depan berjalan dengan lancar walaupun terdapat peningkatan kes COVID-19 di negeri ini. Ketua Unit Hal Ehwal Korporat dan Pemasaran Perbadanan Sukan Sarawak, Ahmad Jumri Kasim berkata, pihaknya sentiasa memastikan prosedur operasi standard SOP pencegahan penularan virus tersebut sentiasa dititik beratkan dalam setiap latihan. Jumri juga tidak menafikan terdapat atlet yang telah dijangkiti virus berkenaan namun tidak melibatkan gejala yang teruk sambil menambah keadaan mereka sentiasa dipantau rapi oleh jurulatih. Teruskan latihan dan untuk mencapai peringkat untuk menjadi runaway winner for SUKMA Sarawak 2024 dan jagalah kesihatan masing-masing dan persiapan untuk kita akan terus merancangkan lagi peluang kita untuk peringkat emas SUKMA. Beliau berkata demikian selepas ditemu bual Sarawak FM secara langsung dalam segmen Konti Sukan RTM di Kuching semalam. Terdahulu dalam temu bual tersebut, beliau memberitahu sebahagian besar pasukan telah melaksanakan proses pemilihan dan senarai long list ke SUKMA 2024 bakal diketahui selewat-lewatnya pada hujung bulan depan. Menurutnya, antara pasukan yang telah melaksanakan pemilihan ialah sukan hoki, rugby, bola jaring dan squash. Berita Pagi Sarawak berakhir di sini. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa. Saya Fazril Hisham Afandi, dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Langkah elak penyakit berkaitan banjir.